kepada panel perunding mata pelajaran sains menengah atas bagi negeri Johor dan juga daerah Johor Bahru. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Suraj anak lelaki Ramasami untuk memberikan tips dan juga kemahiran menjawab dalam subjek sains rah. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih saudara pengerusi majlis. Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan pada guru-guru, semua guru-guru dan para pelajar sekalian. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih pada pihak penganjur kerana sudi memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi maklumat tentang kertas sains teras 1511 untuk para pelajar dan guru-guru. Okey. Saya cuma berkongsi pengetahuan saja, okey. Okey. So hari ini kita akan bincang lebih kepada bahagian A dan bahagian C kertas 2. Okey, sebab untuk teknik menjawab ni lebih kepada kertas 2. Okey, kertas 2 di mana kita ada bahagian A dan bahagian C. Untuk bahagian B, okey, para pelajar sekalian, untuk bahagian B pula kita tak ada teknik. Okey, sebab yang diperlukan untuk bahagian B iaitu soalan struktur ialah poin-poin penting saja. Okey, dan poin-poin ini biasanya kita boleh dapat poin-poin ini daripada buku teks. Okey, so tak ada teknik menjawab untuk bahagian B kecuali soalan nombor 9 dan nombor 10. Di sana ada pembaruan sedikit dalam kertas SPM mulai tahun ini. Okey, yang tu saya akan bincangkan sedikit kemudian. Okey, tapi yang penting sekarang ialah bahagian A dan bahagian C. Okey, bahagian A untuk kertas 2 saya share screen ya. Okey. Okey, so saya rasa kamu semua dah ada modul yang diberikan kepada kamu semua. Okey, so kita boleh bersedia. Asalkan ada pensel dah cukup ya. Keluarkan pensel dan pembaris dan pemadam. Okey, kita boleh mulakan bingkil kita. Okey, now untuk secara ringkas format kertas 2. Okey, kertas sains untuk mulai tahun 2021. Okey, anda semua walaupun dah masuk tahun 2022, kita akan gunakan kertas format tahun 2021. Okey. So, untuk kertas masih dua kertas soalan iaitu kertas 1 dan kertas 2. Ya, para pelajar sekalian, kita ada dua kertas iaitu kertas 1 dan kertas 2. Masih dua kertas. Okey. Now, kedua-dua ujian ialah ujian bertulis. Okey, di mana kamu kena tulis jawapan. Cuma bezanya untuk kertas 1 ialah kertas objektif dan kertas 2 ialah kertas struktur. Okey, saya besarkan skrinnya. Okey. Okey, untuk kita akan berikan tumpuan lebih pada kertas 2. Untuk kertas 1 kelas, kita ada 40 soalan saja. So, untuk 40 soalan ini, soalan keluar daripada buku teks. So, yang penting sekarang untuk kertas 1, kamu kena belajar buku teks kamu. Okey, so untuk sekarang dah bulan 1. Okey, bulan 1 tahun 2022. Tinggal lebih kurang beberapa minggu saja sebelum peperiksaan. So sekarang, untuk masa sekarang ialah masa yang paling sesuai untuk para pelajar mengulang kaji. Apa yang dimasukkan dengan ulang kaji kelas? Okey, seboleh-bolehnya di sekolah cikgu kamu akan memberikan banyak latihan. Okey, so di sekolah kamu jawablah latihan bersama-sama dengan guru, tanya dengan para guru kamu, para cikgu kamu, apa yang kamu tak faham bila cikgu-cikgu mengajar cara menjawab soalan tersebut. Dan untuk dah balik rumah nanti, baca balik jawapan yang diberikan oleh guru. Itu yang dimaksudkan dengan ulang kaji sebab cikgu-cikgu kamu dah berikan banyak latihan. Banyak latihan, sekarang kamu kena mengulang kaji. Itu ingat balik apa yang cikgu kamu dah ajar. Okay, so you have to study back, revise, do your revision. Okay, itu yang paling penting sekarang kelas, doing your revision. Kalau sekarang kamu nak buka buku teks, boleh. Cuma untuk mencari poin-poin tertentu saja. Okey? So, buatlah ulang kaji sepenuhnya mulai sekarang. Okey, peperiksaan kita pada bulan Mac nanti. Okey?
So, untuk paper 1, baca ulang kaji semua latihan paper 1 yang telah diberikan oleh guru kamu. Untuk kertas 2 pula, okey. Masih ada 3 bahagian berbanding dengan soalan KPSM. Okey, untuk KSSM ni kita masih ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A ada 4 soalan, iaitu soalan semuanya tentang kemahiran proses sains. Okey, nanti kita akan bincang. Bahagian B ada 6 item, 6 soalan. Sebelum ni 5 saja. Okey, dan di sini ada pembaruan sedikit. Dan bahagian C masih sama 3 soalan. Soalan 11 wajib dijawab dan soalan 12 dan 13 pilihlah satu soalan yang kamu rasa kamu dah sesuai, kamu boleh jawab dan tolong jawab. Okey? Okey. Now, so hari ini saya akan beri ketentuan pada kertas 2 iaitu bahagian A dan bahagian C. Okey? Okey, so masa yang diberikan untuk dua kertas masih sama. Okey, 1 jam 15 minit untuk menjawab 40 soalan kertas 1 dan 2 jam 30 minit untuk menjawab kertas 2. Okey, so tanpa melengahkan masa, saya pergi kepada soalan yang latihan yang kita nak buat hari ini. Okey? Okey, kita lihat soalan nombor 1 di muka surat 2. Okey, nah ini soalan yang agak mudah. Okey, soalan yang agak mudah yang membawa 5 markah. Okey, agak mudah dan pastikan ya para pelajar, pastikan kamu boleh mendapat kesemua 5 markah yang diberikan untuk soalan ini. So, soalan ini agak mudah. A very easy question. Okay, so pastikan boleh jawab. Jangan tersilap membuat mengira. Okay, sebab pelajar kadang-kadang bila dapat soalan yang mudah, mereka terlalu overconfident dan ini menyebabkan pelajar melakukan kecuaian. Okay, so be careful. Okay, so kita lihat soalan nombor 1. Jadual di bawah menunjukkan maklumat ketinggian. Okay, soalan dah beritahu ketinggian. Ketinggian bagi murid-murid lelaki di dalam sebuah kelas tingkatan 4. Okay. Di sekolah kamu mungkin kamu dah cuba banyak soalan begini, tapi sekarang kita nak buat ulang kaji. Okey, ulang kaji dan pastikan kalau ada soalan kamu boleh type terus soalannya, saya akan bincang jawapan soalan yang ditanya. Okey. Okey. Now, kamu diberi data dalam bentuk nombor begini. Betul? Okey, 170 cm, 165 cm, 163 cm dan seterusnya. Okey, nah, berapakah bilangan pelajar? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lajur dan 3 baris. Artinya ada 30 pelajar, data untuk 30 pelajar diberikan di sini. Nah, tugas kamu untuk soalan A lah, berdasarkan data yang diberikan di atas, lengkapkan jadual di bawah. Okey, so anda dikendaki mengelaskan 30 pelajar ini mengikut julat yang diberikan. Okey? Okey, so saya berikan masa seminit. Cuba buat. Okey, cuba buat. Cuba dapatkan jawapan untuk ni. Berdasarkan data yang diberikan di atas, lengkapkan jadual di bawah. Okey, berhati-hatilah. Di sini berlakunya kecuaian. Okey, di sini markah sama ada kamu dapat 0, 1 atau 2. Okey, so berhati-hatilah. Jangan cuai. Jangan cuai semasa membuat pengiraan. Okey, cuba saya berikan masa seminit. Okey, cuba. Tak payah rushing class. You don't rush, do slowly. Okey. Sebab kamu diberi untuk masa SPM nanti kamu diberi 2 jam 30 minit untuk menjawab kertas 2. Okey, tak payah kita terburu-buru mengejar masa, okey? Kamu boleh gunakan teknik yang diajar dalam matematik ya, iaitu kita buat gundalan, iaitu 170. Okey, kamu boleh type di sini. 170 ada di sini. Okey, type. Okey. Macam ni, okey, buat line macam ni. Lepas tu 165 ada di sini. Okey, kita boleh buat gini. Okey, ikut cara kamu. Ikut cara yang kamu selesa. Okey? Okey. Dah siap?
Okey, saya berikan masa sedikit lagi. Okey, mari kita bincang. Apa yang kita dapat? Okey, kita dapat di sini 1, okey, 1, 4, 5, 6, 5, 5, 4, 2. Okey, semua dapat 1, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2. Okey, so, okey. Bila kamu dah dapat nombor begini kelas, okey, cara nak mengelakkan kecuaian ialah kita campur balik. Campur balik dan pastikan kita dapat 30. 1 campur 4, 5. 5 campur 5, 10. 10 campur 6, 16. 16 campur 5, 21. 21 campur 4, 25. 25 campur 3, 28 dan campur 2, 30. So confirm jawapan kita dah betul. Sebab kita 30 data dan 30 data ni telah kamu kelaskan. Okey, so bila kamu dapat jawapan begini, kamu automatik dapat 2 markah. Mudah untuk dapat 2 markah ini kelas. Okey? Then seterusnya, biasanya selepas jadual kamu akan diminta melukis 2 perkara. Okey, 2 jenis graf, iaitu 1 histogram. Berdasarkan keputusan dan jadual 1A, lukiskan 1 histogram. Okey, berhati-hati kelas. Okey, berhati-hati. Pastikan kamu tahu apa yang kamu diminta plot, iaitu histogram atau carta bar. Okey, histogram atau carta bar. Dalam kes ini kamu diminta melukis histogram. Okey, nah untuk histogram, okey, kita lukis bersama-sama kelas. Untuk histogram, okey, okey. Lukiskan 1 histogram bagi bilangan murid melawan ketinggian mereka. Okey, sekarang kita lukis bersama-sama kelas. Saya kecilkan sedikit ya. Saya kecilkan sedikit ni. Okey. Nah, bila kamu lukis histogram kelas, tolong gunakan pensel. Jangan gunakan pen kelas. Gunakan pensel dan pembaris. Okey, gunakan pensel dan pembaris. Okey. Dan kalau boleh gunakan pensel kayu. Okey, gunakan pensel kayu. Okey. So pensel mechanical kadang-kadang mata dia tajam sangat, kita pemeriksa tak nampak garisan. Okey, so gunakan pensel 2B dan tolong gunakan pensel 2B, jangan gunakan HB. Dan mulai tahun lepas ketajapan kamu diimbas untuk diperiksa oleh pemeriksa. So pastikan gunakan pensel yang tebal, iaitu pensel 2B. Tak payah gunakan pensel 5B atau 8B, itu pensel 2B. Okey. So untuk yang pertama, kita data dia 1. Okey, so lukis kotak untuk 1. Okey, lukis dengan kemas kelas. Okey, lukis dengan kemas, kamu dapat 1. Okey, now perlu tak kita color? Okey, dalam peperiksaan tak payah kamu color kelas tak perlu kamu warnakan sebab dalam peperiksaan kertas graf yang diberikan berwarna biru. Okey, tak perlu kita warnakan untuk dapat. Cuma di sini saya warnakan sebab latar belakang dia gelap. Okey, okey para pelajar sekalian, seterusnya 4. Okey, 4. Okey, kita lukis 4. Okey, lukis kotak kemas dengan kemas. Ikut garisan yang ada pada kertas graf. Jangan terkeluar. Jangan terkeluar. Okey, gini. Okey, seterusnya kita ada 5. 5. Okey, 5. Seterusnya 6. 6 dan seterusnya 5 balik. Ini bentuk histogram kelas. Dia akan naik dan kemudian dia akan turun semula. Okey.
Okey. Pastikan dia rapat kelas. Okey, sebab yang ni histogram. 5, 4, 4, 3, 2. 3 dan 2. Oh, okey. So ini cara lukis histogram kelas. Okey, ikut garisan yang diberikan dalam kertas graf. Okey, ikut garisan. Okey, now. Apakah kesilapan yang selalu dilakukan oleh para pelajar? Okey, sebab terlepas pandang ya. Okey, macam ni kelas. Okey. Okey, bar pertama betul, bar kedua betul, bar ketiga betul, 4 betul, 5 betul, 6 betul, 7 betul. Tiba-tiba yang ke-8 ni kalau kau perhatikan ada ruang kosong di antara satu bar dengan satu bar. Yang ini tidak akan diterima. Okey, ini merupakan satu kesalahan. Okey, sebab untuk histogram setiap bar mesti bergabung macam ni. Okey, bersama-sama. Jangan ada ruang kosong. Jangan ada ruang kosong di antara satu bar dengan satu bar. Okey, pastikan dia bergabung, bersambung. Okey, so pastikan ya, jangan ada saiz yang berlainan begini. Yang ni satu gini, yang ni satu lagi gini. Okey, yang ni semua tidak akan terima. Kamu akan dapat satu markah saja untuk plot. Tapi untuk graf kamu akan kehilangan satu markah. So ini kecuaian yang selalu pelajar lakukan. So berhati-hati kelas. Okey? Ada soalan setakat ini soalan yang mudah. Okey, kita mulakan dengan soalan yang mudah. Okey. Then untuk soalan ini kelas. Untuk soalan ini saya berikan nota tambahannya. Untuk soalan begini, okey, saya harap kamu dah faham ya macam nak kumpulkan data dan melukis graf. Okey, yang ini histogram. Kalau carta bar, maka untuk carta bar ada ruang kosong di antara satu bar dengan satu bar. Untuk histogram mereka bergabung. Sekarang, untuk maklumat tambahan, okey, kamu boleh tulis di dalam kertas soalan ya, dalam modul kamu. Okey, perhatikan data di sini kelas. Data yang diberikan dalam bentuk nombor. Betul? Okey, 170, 165, 163, 149. Okey. Nah, kalau data diberikan dalam bentuk nombor, automatically kita kena tahu ini adalah variasi selanjar. Okey, variasi selanjar. Okey, so kita kena tahu yang ini variasi. Kita dah belajar dua jenis variasi iaitu variasi tak selanjar dengan variasi selanjar. Kalau data diberikan dalam nombor begini, maka dia ialah variasi selanjar. Okey, dan jadual. Daripada jadual kita dapat maklumat tentang pemboleh ubah. Okey, kalau tajuk yang di atas ialah pemboleh ubah yang dimanipulasi dan tajuk yang di bawah ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, ini maklumat tambahan yang kamu boleh peroleh daripada data yang diberikan dan daripada jadual yang diberikan. Okey, ini semua tips-tips penting ya, pastikan kamu tahu. Okey. Okey, kita dah lukis histogram tadi. Okey, now seperti yang saya kata beritahu tadi, kamu akan diminta melukis 3 jenis graf. Okey, 2 jenis untuk variasi dan satu lagi ialah graf bentuk lain. Okey, so saya berikan nota tambahan di sini sedikit. Okey, sekiranya kamu diminta melukis histogram, dan automatically kamu kena tahu kamu kena melukis data graf untuk variasi selanjar. Okey, kalau carta bar setakat ini, carta bar akan diminta untuk dilukis untuk variasi tak selanjar. Okey, variasi tak selanjar biasanya kita lukiskan carta bar. Dan graf garis. Okey. Kalau ikut tajuk KBSM untuk graf garis tak begitu banyak. Tapi mulai tahun ini untuk KSSM banyak graf garis yang kamu kena tahu lukis. Okey, kita akan bincang kemudian. Okey. So graf garis. Contoh untuk topik kadar tindak balas. Okey, untuk kadar tindak balas kita ada graf garis. Untuk pertumbuhan iaitu pertumbuhan manusia, okey, bandingkan pertumbuhan pelajar lelaki dengan pelajar perempuan, okey, pun kita akan lukis graf garis. Untuk mikroorganisme kita akan lukis graf garis. Tapi untuk variasi ada 2 saja iaitu histogram dengan carta bar. Okey? Okey.
Okey, tolong catat ya, graf ada 3 jenis yang kamu akan diminta lukis tahun ini. Okey, sama ada histogram, carta bar atau graf garis. Okey. Untuk bagaimana kita nak tahu graf apa yang kita kena lukis? Adakah histogram atau carta bar atau graf garis? Okey. Untuk histogram, soalan akan beritahu. Okey, perhatikan di sini kan, soalan dah beritahu, lukiskan satu histogram. So, soalan dah beritahu. Kalau untuk graf garis, soalan akan berbunyi plotkan graf. Plotkan graf atau ke belakang ini soalan keluar sebagai plotkan graf garis. Terus dia beritahu graf garis. Okey? Sebelum ni kalau soalan kata plotkan graf, dan pelajar secara sendiri kena tahu soalan minta kita lukis graf garis. Okey, tapi sekarang dah dipermudahkan lagi. Dalam soalan sudah diberitahu plotkan graf garis. Okey, dan markah untuk graf biasanya 2 markah saja, dan 2 markah ini, satu markah untuk pemindahan titik dan satu lagi untuk bentuk graf. Okey, seperti graf tadi. Okey, kalau kamu dapat pindahkan point tadi dengan betul, dapat 1 markah, dan bentuk graf betul, dapat automatik 1 markah. Okey, 2 markah untuk graf. Okey, tolong catat ya, catat poin-poin tambahan ini supaya kamu tak perlu buka buku lain untuk masa ulang kaji. Kamu dah ada nota-nota semua kat sini. Okey? Okey. Okey, soalan seterusnya. Daripada graf yang diperoleh di 1B, nyatakan jenis variasi yang ditunjukkan oleh ketinggian murid. So, seperti yang saya beritahu, mandangkan data kita dalam bentuk nombor, maka variasi yang diperlukan ialah variasi selanjar. Okey, di manakah kesilapan yang pelajar selalu lakukan? Okey, ejaan. Okey, berhati-hati dengan ejaan kelas. Sebab cara kita sebut variasi selanjar, kadang-kadang kita tersebut variasi selenjar. Okey, selenjar. So, ejaan tolong berhati-hati kelas. Jawapan yang betul adalah variasi selanjar. S-E-L-A-N-J-A. Tapi ramai pelajar tersilap menulis S-E-L-E-N-J-A. So, jawapan ini tidak diterima. Okey, variasi selanjar. Okey, so berhati-hati dengan ejaan. Okey, seterusnya untuk nyatakan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah. Biasanya kalau soalan dalam bentuk jadual, agak mudah untuk kita kenal pasti pemboleh ubah. So, daripada jadual yang diberikan dalam soalan tadi, okey, dan sudah diberikan jadual, maka kita dah tahu pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah ketinggian dan yang bergerak balas ialah bilangan murid. Okey, okey, ketinggian dengan bilangan murid. Okey. Okey. Nah, soalan tambahan yang boleh ditanya mulai tahun ini adalah soalan teori. Okey, soalan teori tapi berbalik kepada konsep yang ditanya dalam soalan tersebut. Okey. So, soalan seperti nyatakan faktor-faktor yang boleh mempengaruhi variasi. So, jawapan dia faktor persekaran dengan faktor genetik. Okey, nyatakan faktor-faktor ada 2, faktor persekaran dan faktor genetik. Okey. So, ini contoh soalan-soalan tambahan yang boleh tanya semasa Profesor SPM. Okey. Sebelum ni dalam KBSM soalan 5 markah semuanya tentang kemahiran proses sains. Tapi mulai tahun ini ada satu soalan tambahan tapi dalam 5 markah yang akan menguji kefahaman kamu tentang konsep. Okey, biasanya soalan minta kamu wajarkan atau bertanya soalan tentang teori. Okey. Nah, seterusnya nyatakan 5 kepentingan variasi kepada sesuatu organisma. Okey, jawapan ini ada dalam buku teks form 4. Okey, so tak payah salin sekarang kelas, nanti saya akan berikan jawapan ini kepada guru-guru anda. Okey, so soalan seperti ini yang soalan tambahan yang boleh ditanya dalam peperiksaan untuk soalan variasi. Okey, so mungkin pelajar soalan akan tanya wajarkan kepentingan variasi kepada sesuatu organisma. So kamu kena jawab balik jawapan yang sama. Jawapan yang sama boleh diberi dalam bentuk soalan yang berlainan. Okey? Okey, ini soalan variasi. Soalan yang agak mudah. Okey, soalan agak mudah. Nah, seperti yang saya beritahu tadi, untuk plot graf. Okey.
Untuk plot histogram dengan carta bar, biasanya pelajar boleh dapat markah penuh. Ya, mengikut pengalaman saya, ramai pelajar yang boleh dapat markah penuh. Yang tak dapat markah penuh pun mungkin 1 atau 2 orang. Tapi, bila soalan minta kita lukis graf, di sinilah di sinilah kita biasanya pelajar keliru. Pelajar keliru untuk graf. Okey? Kekeliruan yang paling besar yang berlaku ialah sama ada boleh gunakan pembaris atau tidak boleh menggunakan pembaris. Okey. So saya terangkan sekarang ya. Okey, perhatikan data yang diberikan di sini kelas. Soalan plot graf. Okey, plot graf di sini graf garis ya. Okey, katakan data yang diberikan ialah masa dengan jisim bendakan terbentuk. Okey, masa ialah pembuluh ubah yang bergerak dimanipulasi dan yang bergerak baras ialah jisim bendakan terbentuk. Okey, masa kosong jisim kosong. Masa 1 saat jisim yang terbentuk 5 gram. 2 saat 10 gram dan seterusnya. Okey, kalau kita perhatikan di sini, perbezaan data dari 0 ke 5, 5. Dari 5 ke 10, 5. 10 ke 15, 5. 15 ke 20, 5. 20 ke 25, 5. 25 ke 30, 5. So, memandangkan perbezaan di sini sama, maka boleh gunakan baris bila melukis garisan. Tapi katakan data bentuk gini. 0 ke 5, 5 ke 10, 10 ke 14, 14 ke 20. Kalau kita perhatikan perbezaan di sini, 0 sampai 5, 5. 5 sampai 10, 5. 10 sampai 14, 4. Dah berbeza. Tadi perbezaan dia 5, 5 sekarang 4. Dari 14 ke 20, 6. So perbezaan dia berlainan kan? So maka tak boleh gunakan pembaris di sini. Kena gunakan freehand. Okey, kena gunakan cara freehand untuk menyambungkan poin dari saat kosong ke saat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Tapi perhatikan di sini kelas, di sini. Okey, pada saat keempat jisim bendakan 20, saat kelima jisim bendakan 20. Di sini kamu dikendaki menggunakan pembaris. Mesti gariskan sebab tindak balas telah berhenti. Mesti gunakan pembaris. Okey, yang ni berlainan sedikit dengan matematik sebab matematik selepas ni ada data lagi, so kamu boleh buat poin tertinggi. Okey, kita ambil titik tertinggi, tapi di sini untuk sains tak ada ya. Sains ikut data yang diberikan kelas. Ikut data yang diberikan masa peperiksaan. Okey, ikut saja. Okey, ikut saja data dan bila sampai begini kita tolong gunakan pembaris untuk 2 poin terakhir ni sebab mereka dah tindak balas dah selesai. Okey, nampak beza kan? Okey, nampak beza. Kalau perbezaan dia sama, tolong gunakan baris. Kalau perbezaan tak sama, tolong jangan gunakan pembaris, gunakan freehand. Okey, ini soalan graf. Okey, harap faham ya? Okey. Okey, seterusnya. Okey, soalan seterusnya ialah soalan berdasarkan gambar. Bila soalan tadi, kita ada jadual. Okey, kita ada jadual. Okey, sekarang kamu diberi gambar pula. Okey. Bila kamu diberi soalan, okey, kita perhatikan soalan nombor 2. Okey, kita baca dulu soalan. Raja di bawah menunjukkan susunan radas eksperimen untuk mengkaji kesan saiz terhadap kadar tindak balas. Eksperimen dijalankan dengan menggunakan ketulan zinc bersaiz besar dan diikuti dengan serbuk zinc bersaiz kecil. Jisim ketulan zinc dan serbuk zinc yang sama digunakan dalam eksperimen ini. Okey, gariskan. Jisim ketulan zinc dan serbuk zinc yang sama digunakan dalam eksperimen ini. Okey, gariskan. Ini poin pertama. Poin pertama yang kamu kena tahu. Jisim ketulan zinc dan serbuk zinc yang sama digunakan. Okey? Okey, jangan jawab soalan lagi. Jangan jawab soalan lagi. Baca keseluruhan soalan. Okey, tengok gambar yang diberi. Okey, kamu diberi kelalan ton, aserik cair, ketulan zinc bersaiz besar, uret, basin, air dan sebagainya. Okey? Dan gas yang dikumpulkan, gas yang dibebaskan dikumpulkan di dalam uret dan isi padu rekod dalam jadual. Okey, kamu diberi jadual, bagus. Kalau diberikan jadual, automatically kita dah tahu pembuluh ubah yang dimanipulasi dan pembuluh ubah yang bergerak balas. Cuma bezanya sekarang, jadual tadi, okey, jadual tadi berbentuk begini. Bentuk begini. Sekarang jadual yang ini pula bentuk data diisi dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Yang tadi kiri ke kanan. Okey. Dan soalan minta peringatan masalah. Dan hipotesis. Okey, pemerhatian. Okey, sekarang.
Bila kita dapat soalan begini kelas, yang melibatkan eksperimen bukan variasi. Okey, bukan variasi. Dan ada beberapa poin yang kamu kena tahu sebelum menjawab soalan. Okey. Nah, poin yang penting ialah pemboleh ubah. Ada 4 poin yang kamu kena tahu kelas. Okey, yang kamu mesti boleh dapatkan daripada soalan. Nah, kertas sains biasanya maklumat ada diberikan dalam soalan. Tugas kita sebagai seorang pelajar, sebagai calon SPM nanti, kamu kena cari maklumat yang diberikan. Okey? Okey. Apakah 4 perkara yang kamu kena tahu sebelum menjawab soalan ini? Okey. Yang pertama, pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey. Dari mana kita boleh dapat jawapan ini kelas? Daripada jadual. Okey, sizing. Okey, sizing. Okey. Dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Dari mana pada kelas? Daripada jadual. Isi padu gas yang terkumpul. Okey, soalan. Cikgu, perlu tak saya tulis unit? Tak perlu. Okey, kalau kamu tulis pun betul, kamu tak tulis pun betul. Jangan risau. Okey? Kalau kamu nak, yang baiknya kamu salin saja tajuk yang ni. Isi padu gas yang terkumpul sentimeter padu. Okey? Okey. Dan yang ini 2 daripada jadual. Nombor 1 dengan nombor 2 kamu boleh dapat maklumat daripada jadual. Sekarang yang ketiga, pemboleh ubah yang dimalarkan. Ingat, pemboleh ubah ada 3 jenis. Yang dimanipulasi, yang bergerak balas dan yang dimalarkan. Okey? So, yang dimanipulasi dan bergerak balas, biasanya kalau kamu diberi jadual, senang, mudah. Kita dapat tulis saja tajuk yang diberikan dan jadual. Yang dimalarkan sekarang, kamu kena rujuk pada raja. Sebab itu raja berfungsi. Raja mesti akan membantu kamu untuk mendapatkan pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, ada beberapa poin yang kamu kena tahu kelas. Okey, ingat. Okey, catat yang ini kelas. Radas dan air tidak boleh dijadikan jawapan untuk pemboleh ubah. Okey, tolong catat ni kelas. Radas dan air tidak boleh dijadikan jawapan untuk pemboleh ubah. Okey, catat radas dan air tidak boleh dijadikan jawapan untuk sebagai pemboleh ubah. Sebab air lah air kelas. Kecuali kamu diberi air yang berlainan, air suling, air pipe, air kolam. Then boleh. Tapi di sini kalau setakat mereka tulis air saja, then air tak boleh menjadi pemboleh ubah. Begitu juga dengan radas. Okey, radas. Okey, sekarang kita cari jawapan. Okey, kita nak cari jawapan pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey. Saya dah beritahu radas dan air tidak boleh menjadikan jawapan untuk pemboleh. So kita cancel. Kelalangkun kita cancel. Buret kita cancel. Buret, basing kita cancel. Kenapa kelas? Sebab yang ini semua ialah radas. Dan air kita cancel. Okey, air kita cancel. Okey. Dan perhatikan kelas. Tinggal berapa perkataan lagi? Asid hidroklorik cair dengan ketelan zinc bersaiz besar. Okey, kita tengok jawapan yang kita dah ada kat sini. Yang dimanipulasi lah saiz zinc. So zinc pun kita cancel. Zinc pun kita cancel. So tinggal jawapan apa kelas? Asid hidroklorik cair. Okey, ini saja yang tinggal. Maka jawapan yang kita boleh gunakan di sini ialah jenis asid. Jenis asid. Okey, kalau kamu rasa risau, tulis saja jawapan yang diberikan dalam gambar, jenis asid hidroklorik cair. Okey, yang penting adalah jenis asid. Dan satu lagi, dalam ayat sudah diberitahu jisim ketelan zinc dan serbuk zinc yang sama. Okey, boleh gunakan di sini. Okey, kalau tidak diberikan dalam ayat, inilah cara kita nak kenal pasti pemboleh ubah yang dimalarkan daripada raja. Ingat kelas, pemboleh ubah yang dimanipulasi bergerak balas kita boleh dapatkan daripada jadual. Dan yang dimalarkan biasanya kita dapat daripada raja yang diberikan. Ingatan, radas dan air tidak boleh dijadikan jawapan untuk pemboleh ubah kecuali mereka berlainan. Okey, so buret, basing, kelalangkun merupakan radas. So kita cancel, air kita cancel dan tinggal asid saja. Okey? Now, perkara yang keempat yang kita kena tahu ialah situasi. Situasi. Nah, apa yang dimasukkan dengan situasi? Situasi ialah apa yang kita lakukan semasa eksperimen ini. Ini adalah pembaruan yang kamu kena tahu kelas. Okey, yang ini ramai pelajar selalu terlepas pandang. Situasi atau prosedur. Apa yang kita tengok pada raja. Okey, so kamu kena tahu dalam eksperimen ini
Ketelan zinc bersaiz besar dan serbuk zinc bersaiz kecil dimasukkan ke dalam kelalang kon berisi asid air hidroklorik cair. Inilah situasi atau prosedur yang dilakukan dalam eksperimen ini. Okey, ketelan zinc bersaiz besar dan serbuk zinc bersaiz kecil dimasukkan ke dalam kelalang kon berisi asid air cair. Okey. Okey. Okey, kenapa kita perlu tahu 4 perkara ni? Okey, saya akan beritahu sekejap lagi. Okey, so 4 perkara kelasnya, pemboleh ubah yang dimanipulasi, pemboleh ubah yang bergerak balas, dimalarkan dan situasi atau prosedur yang dijalankan dalam eksperimen ini. Okey, sekarang. Okey. Okey, now perhatikan di sini kelas, ada nota tambahan di sini. Okey, poin 1 dan 2, siapa dia? Pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas, kita akan gunakan untuk menjawab soalan hubungan, hipotesis, inference dan pernyataan masalah. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas perlu ada dalam jawapan hubungan, hipotesis, inference, pernyataan masalah. Saya laju sangat ke juga? Okey, saya slow sikit juga ya. Okey. Okey, Cikgu Suresh. Ya. Mohon slow sikit Cikgu Okey. Okey, terima kasih Cikgu. Sama. Okey, 4 perkara ya cikgu, para pelajar sekalian, pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas, dimalarkan dan prosedur. Okey, so poin 1 dan 2 ini cikgu, iaitu para pelajar sekalian dan cikgu-cikgu, pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas, kita perlukan untuk menjawab soalan hubungan, hipotesis, inference dan pernyataan masalah. Okey, cikgu? Okey, next. Untuk situasi. Okey, situasi, kita akan gunakan ayat situasi ini semasa kita nak menjawab soalan, hipotesis dan definisi secara operasi. So, untuk hipotesis perlu ada poin 1, poin 2 dan poin 4. Okey. Okey, sekarang. Okey, kita jawab soalan ya. Kita jawab soalan, kita lihat macam mana kita gunakan 4 poin ini untuk menjawab soalan. Okey. Gas yang dibebaskan dikumpulkan di dalam burel dan isi padu rekod dalam jadual. Okey, sekarang kita lihat jadual juga. Kita lihat jadual kelas. Okey, now. Size zinc kita dah tahu. Yang inilah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Isi padu gas yang terkumpul. Okey, kita dah tahu inilah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, saiz zinc ada 2 jenis, iaitu ketelan zinc bersaiz besar dan serbuk zinc bersaiz kecil. Okey. So data diberi untuk ketelan zinc bersaiz besar 0, 10, 15, 20. Okey. Serbuk zinc bersaiz kecil 0, 15, 25, 40. Okey. Kita lihat data terakhir juga. Para pelajar sekalian, kita lihat data terakhir. Nah, bandingkan yang 20 dengan 40, yang ini sedikit, yang ini banyak. Okey, so isi padu meningkat. Okay, nah. Soalan pertama, nyatakan pernyataan masalah. Okey, untuk pernyataan masalah, kelas, pastikan kamu tahu untuk pernyataan masalah, jawapan kamu mestilah ayat soalan yang mesti berakhir dengan tanda soal. Okey, ini satu kecuaian yang selalu pelajar lakukan. Jawapan betul tapi tertinggal tanda soal. Bila kamu tertinggal tanda soal, maka jawapan kamu tak diterima. Okey, sebab inilah pernyataan masalah. Okey, statement of problem statement. Okey, so mesti ada tanda soal di akhirnya. Okey, so jawapan yang mudah, apakah kesan size zinc? Okey, yang ini poin 1 tadi kan? Ke atas poin yang kedua, isi padu gas yang terkumpul. Okey, apakah kesan size zinc ke atas isi padu gas yang terkumpul? Ini salah satu contoh jawapan.
Ataupun para pelajar boleh berikan bagaimanakah saiz zinc memberi kesan ke atas isi padu gas yang terkumpul. Pun boleh. Okey. Yang penting mesti ada pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasi dan yang bergerak balas. Okey. Kita boleh gunakan apakah, bagaimanakah, adakah. Okey. Yang penting mestilah ayat soal dan berakhir dengan tanda soal. Dan mesti ada pemboleh ubah yang dimanipulasi dan yang bergerak balas. Okey. Harap faham ya, para pelajar harap faham ya penyataan masalah. Okey, seterusnya. Okey, ini pernyataan masalah. Next. Hipotesis. Hipotesis. Okey. Hipotesis ada dua jenis. Okey, hipotesis ada dua jenis. Okey, hipotesis teori atau hipotesis pemerhatian. Okey, hipotesis teori atau hipotesis pemerhatian. Okey, ramai pelajar kita akan menulis ikut jadual. Ikut jadual yang diberikan. Okey, so bila kita, seperti yang saya beritahu tadi, untuk hipotesis mesti ada 3 poin, iaitu poin 1, poin 2 dan poin 4, iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasi dan bergerak balas dan situasi. Okey, so jawapan kita, biar kita berikan jawapan yang lengkap. Okay, para pelajar kita berikan jawapan yang lengkap. Okey, so jika, okey, kita masukkan situasi dulu. Okey, situasi. Nah, apa situasi kita tadi? Okey, kita perhatikan situasi yang kita berikan. Ketelan zinc bersaiz besar dan serbuk zinc bersaiz kecil dimasukkan ke dalam kelalang kon berisi asid hidroklorid cair. Inilah situasi yang kita kenal pasti tadi kan? Okey, sekarang. Untuk hipotesis, okey, kita perhatikan jadual di sini. Pemboleh ubah yang dimanipulasi saiz zinc. Ketelan zinc bersaiz besar, serbuk zinc bersaiz kecil. So, pilih salah satu juga. Okey, para pelajar pilih salah satu. Tak perlu tulis dua-dua, pilih salah satu. Okey, so di sini saya pilih ketelan saiz besar. Okey, perhatikan sekarang saya jawab ya. Jika, okey, saya masukkan dalam peperiksaan tak payah tulis perkataan situasi ya, berikan jawapan. Jika ketelan zinc bersaiz besar dimasukkan ke dalam kelalang kon berisi asid hidroklorik cair. Okey. Samakan dengan yang tadi. Nampak situasi tadi? Situasi yang ni? Cuma sekarang saya minta kita pilih satu situasi. Either one. So, kita pilih ketelan zinc bersaiz besar. So, jawapan saya, jika ketelan zinc bersaiz besar dimasukkan ke dalam kelalang kon berisi asid hidroklorik cair, maka masukkan pemerhatian. Pemerhatian ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. Isi padu gas yang terkumpul sedikit. Okey, isi padu gas yang terkumpul sedikit. Okey, gunakan jawapan daripada jadual dan rajah. Jika ketelan zinc bersaiz besar dimasukkan ke kelalang kon berisi asid hidroklorik cair, maka isi padu gas yang terkumpul sedikit. Okey, kalau nak tambah berbanding dengan serbuk zinc. Okey, boleh. Okey, kita berikan jawapan lengkap. Okey, katakan kamu nak pilih serbuk zinc. Okey, so jawapan dia, jika serbuk zinc bersaiz kecil dimasukkan ke dalam kelalang kon berisi asid hidroklorik cair, maka isi padu gas yang terkumpul banyak berbanding serbuk zinc. Lebih banyak berbanding serbuk zinc. Okey. Okey. So ini cara menulis hipotesis kelas. Pilih satu pemerhatian saja dan pastikan kamu masukkan situasi. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Okey. So ini cara menulis hipotesis. Okey, next. So ini cara hipotesis ya, mesti ada pemboleh ubah yang dimanipulasi, saiz zinc, yang bergerak balas, isi padu gas yang terkumpul dan situasi. Okey. Untuk soalan ketiga, pemerhatian. Okey, di sini pemerhatian kelas. Okey, pemerhatian kelas. Okey, bila soalan minta pemerhatian kelas, tolong beritahu apa yang dapat kamu perhatikan
Okey, beritahu apa, tolong tulis jawapan apa yang dapat diperhatikan. Okey, tak payah tulis teori. Kenapa? Tak perlu tulis kenapa. Kenapa tu ialah inference. Okey, berhati-hati kelas saya sebab ramai pelajar akan memberikan sebab dia sekali. Tak perlu, soalan tanya pemerhatian saja. Okey, berdasarkan jadual di atas. Okey, jadual di atas, jadual di atas. Okey. Nyatakan pemerhatian bagi eksperimen ini. So, jawapan dia, okey, bila pemerhatian ingat seperti apa yang saya beritahu, jawapan mula dengan pemboleh ubah bergerak balas dan bandingkan. Okey, jawapan mulakan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas dan bandingkan. Okey, so apa pemboleh ubah yang bergerak balas kelas? Isi padu gas yang terkumpul. Itu ialah yang bergerak balas. Okey, apa pemerhatian dia? Lebih banyak. Lebih banyak. Dan sekarang kita bandingkan. Apabila serbuk zinc bersaiz kecil digunakan berbanding ketelan zinc bersaiz besar. Ini yang dimasukkan dengan pemerhatian mula jawapan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas dan tolong bandingkan. Mesti bandingkan sebab dalam jadual ada dua data iaitu ketelan zinc bersaiz besar dengan serbuk zinc bersaiz kecil. Mesti bandingkan. Okey. Nah, ramai pelajar juga memberikan jawapan isi padu gas yang terkumpul lebih banyak apabila serbuk zinc bersaiz kecil digunakan. Full stop. Okey. Jawapan kamu belum lengkap lagi kelas sebab kita belum bandingkan. Okey, kita berikan jawapan penuh kelas. Okey. Masa peperiksaan tolong berikan jawapan penuh. Isi padu gas yang terkumpul lebih banyak apabila serbuk zinc bersaiz kecil digunakan berbanding ketelan zinc bersaiz besar. Okey, macam ni. Ramai pelajar, ada juga pelajar memberikan jawapan begini. Serbuk zinc bersaiz kecil memberikan isi padu gas yang lebih banyak. Okey, jawapan ini tak berapa lengkap kelas. Okey, mungkin jawapan ini tidak diterima sebab tak ada perbandingan. So lebih baik kita berikan jawapan penuh berbanding ketelan zinc bersaiz besar. Okey, inilah untuk soalan pemerhatian. Okey, tolong jangan berikan sebab. Jangan berikan sebab. Sebab ialah inference. Okey. Seterusnya pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah kita dah berikan jawapan di sini kan? Okey, kamu boleh salin 3 jawapan ini di sini. Okey, lengkapkan latihan kamu. Okey, lengkapkan jawapannya. Okey. Lengkapkan jawapan kamu. Pemboleh ubah dimanipulasi lah sizing, pemboleh ubah bergerak balas isi padu gas yang terkumpul, pemboleh ubah yang dimarahkan ialah disim serbuk zinc dan ketelan zinc dan satu lagi ialah jenis asid. Okey, lengkapkannya. Okey. Okey. Okey, yang ini kita dah salin tadi kan? Okey, seterusnya hubungan. Okey. Kebiasaannya kelas, okey, soalan hubungan akan keluar selepas graf. Okey, selepas graf, soalan akan tanya hubungan. So, saya berikan latihan di sini. Okey, saya berikan latihan cara menjawab soalan hubungan. Okey, nah, apakah hubungan antara saiz zinc dan isi padu gas yang dikumpul? Okey, so, ini soalan hubungan kelas. Ini soalan hubungan. Untuk soalan hubungan kelas, poin dia, jawapan mesti dimulakan dengan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Ingat, jawapan mesti dimulakan dengan pemboleh ubah yang dimanipulasi, diikuti dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, sebab dalam peperiksaan kadang-kala, okey, dan berlaku okey, kebanyakan masa soalan tanya begini, apakah hubungan antara isi padu gas yang dikumpul dengan saiz zinc? Dan ramai pelajar akan menulis isi padu gas yang dikumpul dahulu. Dan baru dihubungkan dengan saiz zinc. Okey. So, kemungkinan jawapan kamu tidak terima sebab kita mesti mulakan jawapan dengan dimanipulasi dan bergerak kecuali kamu ubah ayat kamu. Okey. So, ingat kelas bila hubungan mesti mula dengan pemboleh ubah yang dimanipulasi. So, kalau kita ikut jadual tadi yang dimanipulasi lah saiz zinc.
Okey, so hubungan yang kita boleh tulislah saiz zinc berkurang, isi padu gas yang dikumpul meningkat. Okey, ada juga pelajar yang menulis semakin berkurang saiz zinc, semakin meningkat isi padu gas yang dikumpul. Okey, fine. Yang penting ada pembuluh ubah yang dimanipulasi dan yang bergerak balas dan ada hubungan dia. Okey, ada pembuluh ubah yang dimanipulasi, bergerak balas dan hubungan. Hubungan ialah berkurang meningkat. Okey. Ini semua ialah soalan kemahiran proses sains dan soalan teori yang boleh tanya namakan gas hidrogen. Okey. Okey, seterusnya. Definisi secara operasi. Okey. Definisi. Ini pun satu soalan yang agak mudah kelas sebab jawapan ada dalam soalan. Okey. Soalan G. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi kadar tindak balas. Okey, kadar tindak balas. Okey, now. Untuk definisi secara operasi kelas, okey, mesti ada 5 perkara. Berapa perkara kelas? 5 perkara. Okey, yang pertama ialah istilah. Okey, saya tak di sini. Satu, istilah. Mesti ada istilah. Nah, dari mana kita dapat istilah kelas? Daripada soalan. Ada di sini, kadar tindak balas. Okey. Dan yang kedua, proses. Okey, proses atau bahan atau nilai atau takat. Okey, ada banyak dan sebagainya. Okey, bergantung pada soalan. Okey, perkataan ialah proses, bahan, nilai, takat. Ni, okey, dan yang ketiga pembuluh ubah bergerak balas. Okey. Dan yang keempat, situasi. Okey, dalam situasi mesti ada pembuluh ubah yang dimanipulasi. Okey? Okey. Okey, kita tengok kelas Okey, jawapan dia. Nah, soalan minta definisi bagi kadar tindak balas. Okey, soalan tanya apakah maksud kadar tindak balas? Okey. Nah, maksud bagi kadar tindak balas kita boleh gunakan yang daripada buku teks atau eksperimen. Okey. Bila soalan kata definisi secara operasi kelas, anda dikendaki memberikan maksud kepada istilah yang diberi mengikut eksperimen yang dijalankan. Okey, mengikut eksperimen yang dijalankan. Bukan daripada buku teks kelas. Bukan daripada buku teks ya. Ingat ya, kalau soalan tadi nyatakan definisi bagi kadar tindak balas, dan gunakan definisi daripada buku teks. Tapi di sini soalan akan tanya definisi secara operasi, artinya daripada eksperimen yang dijalankan, yang ditunjukkan dalam soalan ini. Okey, so untuk soalan ini, jawapan yang sesuai ialah kadar tindak balas adalah proses. Okey, sebab kadar tindak balas bukanlah suatu perkara yang dapat kita lihat. Kalau benda yang kita boleh lihat, contoh seperti logam, alloy, kita gunakan perkataan bahan. Okey, benda yang kita tak nampak, kita biasa gunakan perkataan proses. Okey, kalau soalan tadi nilai takat lebur, dan kita boleh gunakan nilai atau takat. Okey, bergantung pada soalan. Tapi dalam soalan ini, yang sesuai adalah proses atau kadar. Kadar tindak balas adalah proses atau kadar. Salah satu ya, pilih salah satu. Yang ditunjukkan oleh, okey, next, yang bergerak balas. Isi padu gas yang dikumpul apabila, okey, yang ini yang bergerak balas, apabila situasi, dalam situasi, ketulan zinc bersaiz besar dan serbuk zinc bersaiz kecil dimasukkan ke dalam kelalang kon berisi asid alkoholik cair. Baru lengkap jawapan kita. Okey, baru lengkap jawapan kita. Okey, sebelum ni pelajar akan berhenti stop sampai sini, dikumpul. Kadar tindak balas adalah proses atau kadar yang ditunjukkan oleh isi padu gas yang dikumpul. Full stop. Okey, tak cukup ya, tak cukup kelas ya, kita kena tulis situasi dia lagi sekali. Kadar tindak balas proses atau kadar yang ditunjukkan oleh isi padu gas yang dikumpul apabila ketelan zinc bersaiz besar dan serbuk zinc bersaiz kecil dimasukkan ke dalam kelalang kon berisi asid alkoholik. Sebab itu kelas, situasi ini penting ya kelas. Kamu kena tahu apakah prosedur yang dijalankan dalam eksperimen ini.
Okey, sebab akan membantu kita untuk mendapat markah untuk definisi secara operasi. Okey, kena masukkan situasi. Okey, ini semua ulang kaji saja kelasnya. Mungkin cikgu-cikgu yang pastinya cikgu-cikgu kamu dah ajar benda ni semua. Okey, kita nak ulang kaji saja supaya kamu ingat sebelum menduduki peperiksaan dalam bulan 3 nanti. Okey. Okey, nyatakan 4 faktor lain. Okey, 4 faktor lain. Okey, yang ini ada dalam buku teks, kepekatan, suhu, kehadiran mangkin dan tekanan. Nah, katakan kamu menulis size bahan bertindak balas. Okey, jawapan itu tidak akan diterima. Okey, jawapan itu tidak akan diterima. Sebab soalan dia beritahu 4 faktor lain. 4 faktor lain yang boleh mempengaruhi kata inilah kepekatan, suhu, kehadiran mangkin dan tekanan. Okey. Okey, soalan juga boleh bentuk wajarkan penggunaan mereka boleh dalam peperiksaan boleh diberikan satu situasi di mana mungkin kamu nak masak makanan. Okey, dan kamu potong makanan kamu dalam bentuk saiz kecil. Soalan boleh tanya, wajarkan kenapa makanan perlu dipotong dalam bentuk kecil. Itu contoh soalan tambahan, wajarkan. Okey? Okey. Nanti saya akan beritahu cara nak menjawab soalan wajarkan ya. Okey. So ini cara nak menjawab soalan berdefinisi cara operasi dan soalan lain. Okey. So setakat ini saya dah sentuh pom boleh ubah, hipotesis, hubungan, definisi secara operasi, graf, cara melukis graf, cara melukis histogram dan bila perlu gunakan pembaris untuk melukis graf dan tidak perlu menggunakan pembaris. Okey, seterusnya kita pergi seterusnya. Nyatakan 2 contoh yang ini ada dalam buku teks kelas. Kamu boleh ambil proses haba, proses sentuh. Okey, seterusnya ini soalan tentang 5 ya. Ini daripada topik tentang 5. Seterusnya. Soalan 3. Okey, soalan 3. Okey. Raja di bawah menunjukkan susunan radas eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis. Ini pun satu tajuk yang baru kelas. Tajuk yang baru yang diperkenalkan dalam KSSM. Okey, kadar 13 tajuk baru. Yang ini pun tajuk baru. Okey, sebelum ni dalam tentang 4 dan KSSM kita sentuh saja. Tapi mulai tahun ni kamu kena belajar dengan lebih detail. Okey, sebab itu saya berikan satu contoh di sini. Raja di bawah menunjukkan susunan radas eksperimen untuk mengkaji proses elektrolisis sebatian ion dalam keadaan pepejal dan leburan. Okey, so sebatian ion dalam keadaan pepejal dan leburan. Artinya kita boleh nampak. Okey, benda ni kita boleh pegang ya. Eksperimen jalankan dengan menggunakan pepejal plumbon bromida dan diikuti dengan leburan plumbon bromida. Okey. Okey. So, apa perkara pertama yang kamu kena buat kelas? Kenal pasti pemboleh ubah. Okey. So, kenal pasti pemboleh ubah. Okey, ini dia pemboleh ubah yang diberikan. Okey. Okey, dalam kes ni ada jadual? Tak ada jadual. Tak ada jadual. So, kita kena kenal pasti pemboleh ubah daripada raja. Okey, kita kena kenal pasti pemboleh ubah daripada raja. Ataupun soalan. Okey. Yang dimanipulasi. Okey, ada di sini kelas. Eksperimen jalankan dengan menggunakan pepejal plumbon bromida dan diikuti dengan leburan plumbon bromida. So, yang dimanipulasi ialah pepejal plumbon bromida dan leburan plumbon bromida. Betul. Ataupun kalau kamu dapat kelaskan, jawapan ialah keadaan sebatian ion. Okey, keadaan sebatian ion ataupun kamu salin saja kelas dua-dua bahan yang diuji. Pepejal plumbon bromida dan leburan plumbon bromida. Dan yang bergerak balas. Okey, yang bergerak balas, okey, nampak mentol. Okey, so pastilah kalau kamu diberikan mentol, maka yang bergerak balaslah mentol menyala atau tidak. Okey. Ada juga pelajar yang menulis keadaan mentol. Okey, keadaan mentol. Okey. Tapi yang kita nak lihat di sinilah mentol menyala atau tidak. Okey, apakah yang dimalarkan? Okey, perhatikan di sini apakah yang dimalarkan. Tengok soalan. Eksperimen dijalankan dengan menggunakan pepejal plumbon bromida dan diikuti dengan leburan plumbon bromida. Okey, so jenis bahan kimia. Okey.
Apa lagi yang kita boleh berikan? Bilangan mentol, boleh. Kamu boleh juga memberikan jawapan bilangan mentol. Okey, dan perkara keempat, 1, 2, 3, yang keempat situasi. Okey, ini yang penting sekarang kelasnya, situasi sebab kita nak perlukan situasi ini untuk hipotesis dan definisi secara operasi. So, situasi dia ialah apa yang kita lakukan semasa eksperimen ini? Elektrolisis, plot pejah, Plumbondo bromida dan leburan plumbon 2 bromida. Ini situasi yang kita lakukan. Inilah prosedur yang kita lakukan dalam eksperimen ini. Okey? Okey, so 4 perkara ini mesti tahu. Okey, kalau nak catat, boleh catat. Okey. Okey, sudah? Okey, so pastikan tahu empat perkara ni. Yang dimanipulasi, bergerak balas, dimalarkan dan situasi. Okey, kita pergi ke soalan satu demi satu. Yes, ada soalan? Okey, dah salin ya. Okey, kita pergi ke pernyataan masalah. Okey. So, seperti yang saya beritahu tadi, pernyataan masalah mesti mengandungi pembuluh ubah yang dimanipulasi dan pembuluh ubah yang bergerak balas. So, jawapannya, apakah kesan? Apakah kesan keadaan sebatian ion ke atas mentol menyala atau tidak? Okey, ataupun kamu menulis apakah kesan pepejah plumbon 2 bromida dan leburan plumbon 2 bromida ke atas mentol menyala atau tidak? Ataupun apakah kesan pepejah plumbon 2 bromida dan leburan plumbon 2 bromida ke atas keadaan mentol? Pun boleh. Atau kamu tak nak gunakan perkataan apakah, kamu boleh gunakan perkataan bagaimanakah. Bagaimanakah keadaan sebatian ion mempengaruhi keadaan mentol? Atau bagaimanakah keadaan sebatian ion mempengaruhi mentol menyala atau tidak? Okey? Ini pernyataan masalah. Okey? Seterusnya, hipotesis. Okey? So, hipotesis seperti yang saya beritahu tadi, pilih salah satu. Pilih salah satu kelas. Okey? Tak payah tulis dua-dua. Okey? So, kamu diberikan pepejah plumbon 2 bromida dan leburan plumbon 2 bromida. Now, hipotesis adalah jawapan kepada pernyataan masalah. Apakah kesan keadaan sebatian ion ke atas mentol menyala atau tidak? So, jawapan dia ialah hipotesis. Nah, hipotesis adalah ramalan kita, kelas. Ramalan kita. Okey? Okey. So, yang bergerak balak, yang dimanipulasi adalah leburan dengan plumbon 2 bromida. So, pilih satu. Jika leburan plumbon 2 bromida, apa situasi dia? Di-elektrolisis. Okey, dah cukup. Jika leburan plumbon 2 bromida di-elektrolisis, maka, okey, ini ramalan kita. Mentol akan menyala. Okey, ini ramalan kita. Mentol akan menyala. Okey, so kita sudah menjawab soalan kepada pernyataan masalah. Apakah kesan keadaan sebatian ion ke atas mentol menyala atau tidak? So, jawapan saya, jika leburan plumbon 2 bromida di elektrolisis, maka mentol akan menyala. Okey? Okey. Seterusnya. So, ingat kelas A, hipotesis adalah jawapan kepada pernyataan masalah dan pernyataan masalah mestilah ayat soal dan ayat tanya dan berakhir dengan tanda soal. Okey, jangan lupa jangan tersilap, jangan terlupa menulis tanda soal kat sini. Okey. Nah, di sini saya gunakan jika maka kelas. Kalau kamu tak nak gunakan jika maka pun no problem, asalkan ada pembuluh ubah yang dimanipulasi
situasi dan pembuluh ubah yang bergerak balas. Okey. Seterusnya, ramalkan pemerhatian yang akan diperoleh sekiranya elektrolisis jalankan dengan menggunakan pepejah plumber bromida. Okey, soalan kata ramalkan. Dan ini ramalan ini mestilah ikut teori. Ikut teori kelas. Okey, kalau kamu tulis mentol menyala, jawapan kamu salah. Okey, so jawapannya mentol tidak menyala. Okey, mentol tidak menyala. Okey. Okey kelas? Okey, ini ramalan pemerhatian. Seterusnya inference. Okey, tadi kita belum sentuh inference kan? Okey, sekarang kita bincang inference. Nah, inference adalah memberikan sebab kepada pemerhatian. Okey, memberikan sebab kepada pemerhatian. Perhatikan di sini kelas, soalan C tanya, ramalkan pemerhatian yang akan diperoleh sekiranya elektron dijalankan dengan menggunakan pepejah plumber bromida. So, ramalan kita, mentol tidak menyala. Okey, right. Sekarang soalan tanya, nyatakan satu inference berdasarkan pemerhatian anda di 2C. Okey, di soalan C soalan C. Bukan 2 Okey, soalan C. Okey. Nah, apakah pemerhatian kita di C kelas? Mentol tidak menyala. So, kita kena berikan sebab. Inference lah memberikan sebab kepada pemerhatian. Okey, jawapan dia, mentol tidak menyala kerana arus elektrik tidak mengalir. Dan, okey, mentol tidak menyala kerana arus elektrik tidak mengalir. Ataupun kamu nak mulakan jawapan dengan kerana pun boleh. Okey, tapi saya cadangkan kamu tulis pemerhatian kerana dan berikan sebab. Okey, berikan jawapan lengkap guys. Berikan jawapan lengkap. Okey, supaya kita tidak jawapan kamu tidak dikatakan tidak lengkap. Okey, berikan jawapan lengkap. Mentol tidak menyala pemerhatian kerana arus elektrik tidak mengalir. Dan pastikan kelas untuk inference mesti ada perkataan kerana. Okey, mentol tidak menyala kerana arus elektrik tidak mengalir. Okey, ataupun kamu nak tulis jawapan kerana arus elektrik tidak mengalir pun diterima juga. Okey? Okey, next. Nyatakan pembuluh ubah. Okey, yang ini kamu dah catat tadi kan? Okey? Okey. Okey, saya berikan masa sedikit untuk catat jawapan. So, balik rumah nanti tolong baca balik ya. Okey, tak payah buat latihan ni. Kamu baca balik. Dan ingat, fahamkan kenapa jawapan ini yang diberi. Okey, kalau tak faham boleh tanya guru-guru kamu ya. Okey. Sebenarnya ada banyak cara nak menjawab soalan ni ya. Yang penting sekarang ialah saya berikan poin-poin penting. Untuk inference mesti ada perkataan kerana. Okey, untuk ramalan, okey berikan jawapan ramalan. Okey, ramalan mesti ikut teori. Mesti ikut teori kelas mesti ikut teori yang diberikan dalam buku teks. Okey. Okey. Next, nyatakan pembuluh ubah dan eksperimen. Okey, yang ini kita dah bincang tadi. Okey, pembuluh ubah dimanipulasikan keadaan sebatan ion, keadaan bahan, pepejah plumber bromida dan leburan plumber bromida. Okey, tulis penuh. Kalau kelas, kalau kamu nak tulis nama bahan yang diberikan, tulis penuh. Jangan tulis pepejah plumber bromida full stop, salah. Mesti tulis dua-dua. Okey. Okey. Seterusnya yang bergerak balas, mentol menyala atau tidak. Ataupun kamu nak tulis keadaan mentol pun boleh. Dan yang bergerak balas, jenis bahan. Okey, ada banyak jawapan lagi ya. Jenis bahan, bilangan mentol. Okey, sebab dia akan mempengaruhi kelas bilangan mentol akan mempengaruhi pemerhatian. Okey? Okey, bilangan mentol. Gunakan apa yang diberi dalam soalan kelas. Okey, gunakan bahan yang diberikan raja. Okey, semua tajuk label yang diberikan dalam jadual kamu boleh dan raja kamu boleh gunakan sebagai jawapan untuk soalan ini. Okey, seterusnya. Eksperimen di atas perlu dilakukan yang ke bawah sahab. Terangkan mengapa. Ini soalan lain, tambahan. Okey, soalan tambahan. Gas bromin akan terhasil dalam eksperimen ini.
okey, gas bromin akan terhasil dalam eksperimen ini. Okey, gas bromin sangat berbahaya kelas sebab itu kita jalankan dalam kebun asap. Okey. Okey. Salinnya. Okey, kita pergi ke soalan nota seterusnya. Saya berikan sedikit nota kelas. Okey. Ini contoh untuk definisi sel operasi. Okey. Saya nak tunjuk dua perbezaan kelas dua perbezaan. Okey, perhatikan di sini kelas. Okey, jadual yang diberikan, okey, yang dimanipulasi adalah jenis bahan, yang bergerak balas adalah kedalaman lekuk. Okey. Nah, daripada jadual yang diberikan di sini kelas yang menunjukkan data bagi loyang 5 cm padu dan kuping 10 cm padu. Okey. Yang ni eksperimen kita jatuhkan pemberat ke atas berbola keluli. Okey, berbola keluli yang kita letak di atas blok loyang dengan blok kuprum. Ini eksperimen tingkatan 4. Okey. Daripada data yang diberikan jadual ini ada dua jenis soalan definisi cara operasi yang boleh ditanya. Okey. Okey, saya berikan contoh di sini Nyatakan definisi secara operasi bagi loyang. Loyang. Okey, loyang. Nah, loyang ialah alat yang kita gunakan untuk membuat alatan muzik. Okey, alatan muzik, loyang. Okey, dan juga untuk membuat kuali dan sebagainya. So, loyang ialah suatu benda yang kita dapat perhatikan, dapat dilihat, dapat dipegang. Maka, loyang adalah bahan yang ditunjukkan apa yang bergerak balas kelas kedalaman lekuk yang lebih kecil apabila situasi. Okey, bila soalan tanya tentang loyang, pembuluh ubai bergerak balas kamu kena lebih spesifik. Kamu kena tulis spesifik kepada pemerhatian yang diberikan untuk loyang. Tapi kalau soalan tanya nyatakan definisi secara operasi bagi kekerasan alloy, okey, kekerasan alloy. Nah, kekerasan alloy adalah suatu proses. Nampak kelas di sini bahan. Di sini proses. So, bila proses, cara jawab kekerasan alloy adalah proses yang ditunjukkan oleh kedalaman lekuk. Tak payah jelaskan kelas. Apabila situasi sama. Nampak beza kelas? Bila loyang, bahan, kamu kena berikan pemerhatian yang spesifik kedalaman lekuk yang lebih kecil. Tapi untuk kekerasan alloy, dia tak merujuk pada loyang atau kuprum. So, kamu tulis kedalaman lekuk. Okey? So, yang ini berhati-hati kelas Okey, ini definisi secara operasi. Satu yang menggunakan bahan, satu lagi yang menggunakan proses. Okey. Okey. Sekarang nampak beza kelasnya bila bahan dia bergerak balas dia kena lebih spesifik, pemerhatian dia lebih spesifik. Yang kalau proses kita boleh gunakan yang tajuk terus daripada tajuk pembuluh ubai yang bergerak balas. Okey, sekarang contoh lain untuk ramalan. Ini pun selalu pelajar kadang-kadang buat kesilapan di sini. Okey, jadual diberikan. Masa dengan jisim mendakan. Okey. Masa kosong, jisim dia kosong. Masa 1 saat, jisim dia 5 gram. 2 saat, 12 gram. 3 saat, 18 gram. 4 saat, 23 gram. Soalan tanya, ramalkan jisim mendakan yang terbentuk pada saat kelima. Okey, ramalkan jisim mendakan yang terbentuk pada saat kelima. Okey. Nah, bila soalan tanya begini kelas, okey, ramalkan jisim mendakan. Ramai juga pelajar yang memberikan jawapan lebih daripada 23. Lebih daripada 23 gram. Okey, lebih daripada 23 gram. Mereka gunakan jawapan terakhir ni. Okey, mereka letak lebih daripada 23 gram. Pemeriksa pilihlah. Kamu nak 24 ke, 25 ke, 26 ke. Yang ni tolong elakkan memberikan jawapan begini. Okey, berikan jawapan yang tepat. Okey, 25 gram. Asalkan lebih daripada 23. Trend dia meningkatkan 0 sampai 5, 5 ke 12, 12 ke 18, 18 ke 23, dia trend dia meningkat. Maka kalau saat kelima kamu berikan satu nombor lebih sedikit daripada 23, contoh 25. Okey, so kalau jawapan begini, kalau boleh tolong elakkan memberikan jawapan begini Okey, sebab ini macam meminta pemeriksa pula pilih sendiri. Jawapan yang mana kamu nak? Okey, so berikan jawapan spesifik. Okey, ini soalan ramalkan. Okey.
Yang tadi ialah pemerhatian. Okey, pemerhatian kita kena ikut teori. Okey, ramalan mesti ikut teori. Kalau berikan nombor yang seterusnya. Tapi kalau nombor di sini ada 23, maka ramalan dia mestilah 23 juga. Okey? Okey. Ini tadi soalan definisi operasi, ini soalan ramalan. Okey. Dan soalan yang satu lagi yang saya nak bincang ialah soalan yang ini. Inersia. Okey. Inersia. Soalan nombor 5. Kita lompat ke soalan nombor 5. Lepas ini saya akan bincang soalan esei. Okey. Yang ini pun merupakan satu tajuk yang agak popular. Okey, agak popular. Okey, kita bincang soalan ini. Raja di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara inersia dan jisim. Okey, inersia dan jisim. Okey, kita berikan 6 tin. A, B, C, D, E, F. Okey, 6 tin yang diikat dengan tali. Okey, talinya semuanya diikat dengan tali. Okey, kita baca soalan lagi. 6 tin berlainan jisim ditolak pada masa yang sama dengan daya yang sama. Okey. Masa yang sama dengan daya yang sama. Okey. Masa yang diambil untuk setiap tim untuk berhenti berayun dicatat. Okey. Keputusan eksperimen dicatatkan di dalam jadual di bawah. Okey. Ada jadual. Okey. Kalau ada jadual, maka kita dah tahu pembuluh ubah yang dimanipulasi dengan pembuluh ubah yang bergerak balas. Okey. So, yang dimanipulasi lah jisim, tin. Yang bergerak balas dan masa yang diambil untuk tin berhenti. Okey. Dan apa yang dimalarkan di sini? Perhatikan di sini kelas. Ada dua perkataan yang sama di sini. Masa yang sama dengan daya yang sama. Betul? Masa yang sama dengan daya yang sama. Nah, ada dua pilihan jawapan. Masa yang sama, daya yang sama. Yang manakah kita akan pilih? Yang manakah jawapan yang lebih sesuai untuk pembuluh ubah yang dimalarkan? Okey, perhatikan di sini kelas. Yang dimanipulasi jisim tin. Yang bergerak balas, masa yang diambil untuk tin berhenti. So, masa dah ada kat sini. Masa sudah dimasukkan di bawah kategori yang bergerak balas. So, di sini, kalau boleh, tolong jangan gunakan jawapan yang sama untuk pembuluh ubah. Okey, poin yang sama. Di sini dah ada masa. So, kalau boleh, jangan gunakan masa di sini. Okey, so kita gunakan daya yang sama sebagai yang ini menjadi pembuluh ubah dimalarkan. Okey. Yang ini menjadi pembuluh ubah yang dimalarkan. Okey. So, dia tidak bertindih. Okey, yang ini dimanipulasi. Yang ini dimanipulasi. Dan yang ini yang bergerak balas. Okey, dan yang dimalarkan ialah daya yang sama. Okey. So kalau boleh okey kelas jangan gunakan poin yang sama, masa-masa. Nanti kadang-kadang kamu tersilap tulis. Okey, kita nak pastikan kamu dapat markah penuh untuk bahagian A. Okey, jangan pilih poin yang sama, masa. Okey, kadang-kadang kamu tersalah tulis nanti hilang markah begitu saja. Okey, so gunakan parameter yang berlainan. Okey, jisim, masa, daya. Okey, jisim, masa, daya berlainan. Okey, sekarang soalan pernyataan masalah. Okey, kita ingat balik pernyataan masalah mesti mengandungi pembuluh ubah yang dimanipulasi dan pembuluh ubah yang bergerak balas. Okey. Tadi saya gunakan jawapan apakah kesan. Di sini saya menggunakan adakah dengan mempengaruhi. Adakah jisim mempengaruhi inersia atau adakah jisim mempengaruhi masa yang diambil untuk tim berhenti berayun. Atau jawapan lain kita boleh gunakan apakah kesan jisim tin ke atas masa yang diambil untuk tin berhenti pun boleh. Dan mesti berakhir dengan tanda soal. Jangan terlupa kelasnya tanda soal. Untuk pernyataan masalah mestilah ayat tanya dan berakhir dengan tanda soal.
Okey, sekarang hypothesis. Okey. Okey, seperti yang saya maklumkan beritahu tadi, okey, hipotesis ialah ramalan kita dan jawapan kepada pernyataan masalah. Okey. Adakah jisim mempunyai inersia? Jawapan saya, jika jisim tin meningkat, maka inersia tin meningkat. Okey, saya dah jawab soalan. Okey, ataupun adakah jisim mempunyai masa yang diambil untuk tin berhenti berayun? Okey, jika jisim tin meningkat, maka masa yang diambil untuk tin berhenti berayun meningkat. Okey, nampak tak kelas? Hubungan di antara pernyataan masalah dengan hipotesis. Pernyataan masalah ialah soalan kita dan hipotesis ialah jawapan pada soalan dan ramalan kita. Okey? Dan sekiranya kamu tak nak gunakan jika maka, jisim meningkat, inersia meningkat pun boleh. Inilah hipotesis teori. Inilah hipotesis teori. Saya dah beritahu tadi kan, hipotesis ada dua cara. Satu hipotesis teori, satu lagi hipotesis pemerhatian. Pemerhatian ini daripada eksperimen. Jika jisim tin meningkat, maka masa yang diambil untuk tin berhenti berayun meningkat. Okey, ini hipotesis. Dia saling berhubung kait kelas. Pernyataan masalah berhubung dengan hipotesis. Dan pernyataan masalah hipotesis perlukan pemboleh ubah. Okay, so yang penting sekarang kamu kena tahu pemboleh ubah. 3 jenis pemboleh ubah dan situasi. Okey. Okey, nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Okey, yang dimanipulasikan kita dapat daripada jadual jisim tin. Yang bergerak balas, okey. Yang diberikan dalam jadual, masa yang diambil untuk tin berhenti. Okey, masa yang diambil untuk tin berhenti. Ataupun dari persoalan kita dah ada inersia. Inersia. Okey, so boleh kamu berikan jawapan inersia juga. Dan yang dimalarkan ialah jenis tali. Tengok kelas, jisim, masa, jenis tali, panjang tali, jenis tin. Satu lagi apa jawapan kita tadi kelas? Daya yang sama. Okey, nampak tak kelas? Di sini jisim, di sini masa, di sini tin, masa, jenis tali, daya. Okey, jenis tin pun mesti sama kelasnya. Kalau kita gunakan tin Milo dan kesemua 6 mestilah gunakan tin Milo. Jangan satu tin Milo, satu lagi Nespresso, satu lagi tin Ovaltine dan sebagainya. Salah, mesti gunakan tin yang sama jenis. Okey, pemboleh ubah ini malarkan. Okey, ini cara nak jawab kelas. Okey, seterusnya nyatakan pemerhatian. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, pemerhatian mestilah ada dapan pemboleh ubah yang bergerak balas, iaitu masa yang diambil untuk berhenti berayun. Okey, berhenti. Okey, dan mesti ada perbandingan. So jawapan saya tulis bentuk lain di kelas. Tadi bentuk lain, tapi sekarang bentuk lain tapi walau macam mana kamu tulis pun pemeriksa akan cari dua perkara. Ada sama ada kamu buat perbandingan dan satu lagi ada pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, tengok tin berjisim 1200 gram mengambil masa yang paling lama untuk berhenti berayun berbanding tin-tin yang lain. Okey, kita berikan jawapan yang lengkap kelas. Okey. Berikan jawapan lengkap supaya jawapan kita tidak menjadi jawapan yang salah. Okey, lepas pemerhatian, biasanya soalan diikuti dengan inference. Tin berjisim 1200 gram mengambil masa yang paling lama untuk berhenti berayun berbanding tin-tin yang lain. So, sekarang inference. Okey, inference adalah memberikan sebab kepada pemerhatian. Okey, so ada dua cara kan, satu jawapan pendek, satu jawapan panjang. Okey, kalau boleh mana-mana satu boleh, tapi kita berikan jawapan yang lengkap. Okey, supaya kita tidak kerugian markah. Tin berjisim 1200 gram mengambil masa yang paling lama untuk berhenti berayun kerana, perhatikan mesti ada perkataan kerana inersia tin ini lebih tinggi. Kerana inersia tin ini lebih tinggi. Okey. So ini jawapan untuk inference. Memberikan sebab kepada pemerhatian. Kenapa tin jisim 1200 gram
mengambil masa yang paling lama. Kenapa? Sebab kerana inersia tin itu lebih tinggi. Okey, inilah inference. Okey, kelas. Now, bila soalan tanya satu inference, berikan satu jawapan saja. Okey, jangan berikan lebih daripada satu jawapan. Okey, ingat kelas kalau jawapan kamu lebih daripada satu jawapan, maka jawapan kamu kalau yang tu salah, maka automatically semua jawapan salah. Okey? So, berikan satu jawapan saja dan berikan jawapan yang lengkap untuk jawapan yang kamu tulis tadi. Okey, Justin berjisen 1200 gram mengambil masa yang paling lama untuk berhenti berayon. Kenapa? Kerana inersia tin itu lebih tinggi. Okey, sama juga kelas. Tadi soalan tanya tadi saya berikan 4 faktor kepekatan. Katakan soalan tanya 2 faktor saja. Kamu tak perlu tambah sampai 4. Okey, kalau soalan tanya 2 faktor saja, berikan 2 faktor saja dan pastikan faktor yang kamu berikan adalah betul. Okey, sebab kadang-kadang pelajar memberikan jawapan banyak sangat. Pemeriksa akan akan menganggap pelajar guessing, agak-agak dia tak berapa tahu jawapan, so ditulis je. Okey, so jangan buat gitu kelasnya. Bila soalan tanya 2 faktor, berikan 2 faktor saja. Contoh, berikan 2 ciri imej yang terbentuk oleh kanta cembur. Okey, so berikan 2 ciri saja, tak payah beri banyak sangat. Okey, seterusnya. Nyatakan definisi secara operasi bagi inersia berdasarkan eksperimen ini. Inersia kita tak nampak. Okey, bila kita naik bas, bila bas bergerak, badan kita bergerak ke belakang. So ada daya yang menolak kita ke belakang, tapi daya tu kita tak nampak. Bila bas berhenti bergerak, badan kita automatically bergerak ke depan. Okey, so ada daya yang menolak kita ke depan, tapi kita tak nampak daya itu. Maka kita boleh gunakan perkataan daya atau proses. Okey, so inersia. Mulakan dengan istilah yang diberi, inersia. Inersia adalah suatu daya atau proses. Salah satu kelas salah satu. Di sini saya berikan contoh jawapan. Daya atau proses yang ditunjukkan oleh yang bergerak baras. Masa yang diambil untuk tin berhenti berayon apabila apa yang kita lakukan? Satu daya tolakan dikenakan ke atas tin. Okey. Atau kamu nak tulis apabila daya yang sama dikenakan ke atas tin. Okey, kita ikut soalan. Inersia adalah suatu daya atau pilih salah satu yang ikut kelas yang ditunjukkan oleh masa yang diambil untuk tin berhenti berayon apabila daya yang sama dikenakan ke atas tin. So ini situasi dia. Ini situasi. Seterusnya kesimpulan. Kesimpulan setakat ini belum pernah keluar kelas. Kesimpulan belum pernah keluar. Dalam bahagian A pun tak pernah keluar. Bahagian C pun tak pernah keluar. Tapi boleh keluar. Boleh tanya. Sebab ini salah satu kemahiran proses skill. Proses sains. Kemahiran proses sains. Nyatakan kesimpulan bagi semua. Okay, so tulis saja. Biasanya di sekolah kita kalau diminta tulis kesimpulan, kita tulis hipotesis. Inersia meningkat, inersia meningkat. Okay. So, perkara yang sama saya ulang supaya kamu dapat pemahaman yang lebih tentang soalan-soalan yang boleh ditanya dalam peperiksaan nanti. Okay. Okay, next soalan yang mungkin soalan tambahan. Nyatakan satu kesan negatif inersia dalam kehidupan harian kita dan cara mengatasinya. So, ada 2 soalan di sini kelas. Okay, satu kesan negatif dan cara mengatasinya. Okay, ada 2 soalan kat sini. So, apa kesan negatif? Inersia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu kereta apabila kereta di-brake. Itu kesan negatif. Sebab badan kita akan bergerak ke depan kan. Mungkin terkena steering dan sebagainya. Okey, apa cara mengatasinya? Beg udara, penyandar kepala dan tali pinggang keselamatan dilengkapi dalam kereta. Okey, ini kesan dia, ini cara mengatasi. Okey, 2 markah. Okay. Contoh lain, inersia menyebabkan kapal terbang yang berjisim besar tidak dapat mendarat di landasan yang pendek. Ini kesan dia. Apa cara mengatasi dia?
landasan yang sangat panjang disediakan untuk pendaratan. Okey, so ada dua situasi di sini. Satu, jawapan yang saya berikan, satu untuk kereta, satu lagi untuk kapal terbang. Okey, so inilah semua soalan untuk section A, bahagian A, iaitu soalan struktur. Okey, sekarang kita pergi ke soalan esei. Soalan esei bahagian C. Okey, yang ini tak berapa panjang kelas sebab kamu dah beri banyak latihan, saya cuma ulang kaji saja bersama dengan kamu. Okey. Okey, yang ini kamu boleh dapatkan dari buku teks ya, ada dalam buku teks. Okey, okey, next. Sekarang kita lihat soalan esei. Okey. So, untuk soalan esei bahagian C kelas, okey, soalan 11, 12 dengan 13. Nah, soalan 11 wajib dijawab. Tolong jawab soalan nombor 11. Mesti jawab, 10 markah disediakan. Okey, 10 markah disediakan dan soalan 12 dengan 13 pilih salah satu. Tapi kalau kamu merasakan kamu boleh jawab dua-dua soalan, kamu ada poin-poin yang cukup untuk jawab 12 dengan 13, boleh jawab dua-dua. Pemeriksa akan pilih yang terbaik. Tapi soalan 11 mesti jawab. Jangan tak jawab soalan 11. Nah, soalan 11 sama dengan soalan bahagian A, dia merupakan kemahiran proses sains. Soalan kemahiran proses sains. Okey, saya berikan satu contoh di sini. Murid-murid tingkatan 4 kelas telah melawat sebuah kilang memproses latex. Di kilang tersebut, mereka telah melihat penggunaan larutan amonia dan cuka getah, iaitu asid formik, untuk mengubah keadaan latex untuk memastikan latex kekal dalam bentuk cair atau untuk menggumpalkannya. Mereka diberitahu latex mengumpal apabila latex ditambah dengan cuka getah. Okey, latex mengumpal apabila latex ditambah dengan cuka getah. Okey, highlight atau gariskan. Okey, cari. Nah, bila situasi seperti ini akan diberikan kelas, cari ayat begini. Cari ayat pemerhatian. Okey, cari ayat pemerhatian. Okey, dan inilah pemerhatian, gunakan untuk menjawab pernyataan masalah atau hipotesis. Okey, okey. Nah, yang ini kita gunakan untuk jawab soalan A dan soalan B. Okey, situasi ini kita gunakan untuk jawab soalan pernyataan masalah dengan hipotesis. Tapi bila soalan yang ini pula menggunakan latex, asetenoik cair, lautan amonia, penitis rod kaca dan ladas-ladas yang lain sesuai, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 5P. Yang ini pula, tolong jangan gunakan situasi di atas. Okey, berhati-hati kelasnya. Yang ini untuk soalan merancang eksperimen, kamu gunakan situasi yang diberi. Bila soalan merancang eksperimen, tolong gunakan bahan yang diberikan untuk eksperimen. Jangan gunakan yang ini. Contoh lain kelas, untuk soalan alloy dengan logam. Okey, situasi mungkin memberikan pagar rumah. Pagar rumah. So, bila merancang eksperimen, jangan berikan dalam senario adas tambahan, kamu tulis pagar rumah. Salah lah. Kita jalankan eksperimen di sekolah, bukan di rumah. Okey, so untuk soalan situasi yang diberikan kotak atau gambar, tolong gunakan untuk menjawab soalan pernyataan masalah atau hipotesis atau dua-duanya sekali. Okey, dan yang ini soalan merancang eksperimen. Okey, so kita jawab soalan. Okey. Pernyataan masalah. Okey, pernyataan masalah dengan hipotesis mestilah daripada tajuk yang situasi yang diberi yang ini. Mestilah daripada sini. Sebab soalan ini, soalan A dan B diberi sebelum soalan merancang eksperimen. Okey, so jawapan dia, apakah kesan cuka getah ke atas latex? Ataupun kamu nak tulis jawapan lain, apakah kesan cuka getah dan larutan amonia ke atas latex pun boleh diterima. Okey, ingat pernyataan masalah mestilah suatu ayat tanya dan berakhir dengan tanda soal. Sekarang kita lah hipotesis. Nah, hipotesislah jawapan. Okey, latex menggumpal apabila latex ditambah cuka getah. Dari mana dapat jawapan ini kelas? Daripada ayat dalam soalan. Okey, latex mengumpal apabila latex ditambah dengan cuka getah. Be careful kelas, berhati-hati kelas. Hipotesis mestilah daripada situasi yang diberikan.
bukan daripada eksperimen yang kita akan lakukan. Ingat kelas hipotesis dengan penyataan masalah mesti daripada situasi yang diberikan. Okey? Bukan daripada eksperimen yang kita akan lakukan. Okey? Dalam eksperimen kita diberi asid etanoik. Tapi dalam situasi diberi cuka getah. So kalau kamu tulis latex mengumpah latex ditambah dengan etanoik, asid etanoik, jawapan kamu kemungkinan besar kelas ditolak. Sebab dalam situasi yang diberikan ialah cuka getah, asid formik, bukan asid etanoik. Okey? Clear? Be very clear. Now, untuk tujuan dan seterusnya kita gunakan bahan yang diberikan untuk merancang eksperimen. So, tujuan untuk mengkaji kesan, apa yang diberikan soalan merancang eksperimen kelas? Asid etanoik cair dan lautan amonia. Lain kelas kat sini cuka getah, di sini asid etanoik. So, untuk mengkaji kesan asid etanoik cair dan lautan amonia ke atas keadaan latex. Nampak beza kelas? Di sini cuka getah, di sini asid etanoik. Okey? Okey. Kalau di sini kamu gunakan asid etanoik, jawapan kamu salah. Di sini pula, kalau kamu gunakan cuka getah, jawapan kamu salah. Be careful kelas, be careful, very careful, be very very careful ya. Sebab soalan mudah, senang untuk dapat 10 markah di sini kelas. Tapi disebabkan kecuaian, kadang-kadang kita terlepas markah-markah ini. Okey? Ingat pernyataan masalah hipotesis gunakan situasi yang diberikan. Dan untuk tujuan dan seterusnya gunakan bahan dan radas dan bahan kimia yang diberikan dalam soalan. Untuk mengkaji kesan asid etanoik cair dan lautan amonia ke atas keadaan latex. Seterusnya, okey, pemboleh ubah. Walaupun 2 markah kelas, tolong tulis 3-3. Okey, safer, lebih selamat, tulis 3-3. Berapa jenis pemboleh ubah kelas? 3. Dimanipulasi. Jenis bahan kimia ditambah ke latex. Okey. Katakan kamu tak tahu, gunakan bahan kimia yang diberikan dalam soalan. Ambil saja daripada soalan, letak di sini. Asid etanoik, lautan amonia. Bergerak balaslah keadaan latex dan dimarahkan. Mandakan dari asid dan lautan, automatically kita gunakan isi padu larutan. Mudah saja. Isi padu larutan. Okey, seterusnya bahan dan radas. Okey. Biasanya bahan dan radas akan diberikan, tapi satu lagi radas atau bahan kimia yang penting akan ditinggalkan. Okay, tugas kamu sebagai calon exam nanti, kamu kena fikir dan kenal pasti apakah radas penting yang ditinggalkan. Okey, 1 atau 2 akan ditinggalkan. Okey, sebab itu kita di cikgu-cikgu sentiasa minta kamu ingat gambar. Ingat gambar. Okey, bila kamu dah tahu gambar untuk eksperimen ini, dan mudah untuk kamu tulis bahan dan radas. Okey. Tunggu dulu, jangan salin Okey. Kita perhatikan apa yang diberikan kepada kamu. Yang diberikan kepada kamu, tengok soalan, kamu diberikan latex, asid etanoik, cair, larutan amonia, penintis rod kaca, dan radas-radas lain. Ramai pelajar suka buat apa? Mereka tulis apa? Latex, asid etanoik cair, lautan amonia, penintis rod kaca, dan radas-radas lain. Salah kelasnya. Kamu kena kenal pasti apakah radas lain yang tertinggal. Okey? So, bila kamu tengok raja ini tak akan diberikan kelasnya. Raja ini kita sendiri yang kena lukis. Okey, kita sendiri yang kena lukis. Okey? So bila dalam ni perlulah bekas kan? Dan bekas yang kita kena gunakan ialah bika. Sebab itu kelas latex, asid etanoik cair, lautan amonia, penintis rod kaca diberikan dalam soalan. So, satu lagi radas yang tertinggal ialah bika. So, ini alat yang radas yang tertinggal, bika. Okey, sebab itu di sekolah selalu guru memberikan bantuan raja. Tapi dalam peperiksaan bantuan raja ini tidak diberikan tidak diberikan. Kita sendiri yang kena tahu. Ini sebagai ulang kaji saja. Okey, so gunakan masa ulang kaji untuk tahu gambar-gambar untuk setiap eksperimen dijalankan. Okey? Okey. Now,
Untuk prosedur membawa 4 markah kelas. Prosedur membawa 4 markah. Okey. Nah, biasanya kita tulis 4 ayat. 4 ayat dan ada sesetengah eksperimen memerlukan 5 ayat. Okey, saya terangkan di sini ya. Okey. Untuk eksperimen Alloy iaitu pengaratan pertumbuhan tumbuhan dan mikroorganisma mesti ada 5 ayat, iaitu tambahan tinggalkan radar selama 5 hari. Okey. Untuk eksperimen lain, kita perlukan 4 ayat saja. 4 ayat saja. Okey. Okey, 4 ayat yang diberi. Yang kamu kena tulis mesti ada perkara-perkara ini. Okey, susunan dia mungkin berlainan, tapi mesti ada 4 perkara ini. Mesti ada satu ayat yang menunjukkan pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey. Okey, kamu boleh catat ya. Mesti ada satu ayat yang menunjukkan pemboleh ubah yang dimalarkan. Ada satu ayat yang menunjukkan pemboleh ubah dimanipulasi yang pertama. Kemudian, pemboleh ubah dimanipulasi yang kedua. Dan mesti ada ayat perhatikan dan rekodkan pemboleh ubah bergerak balas. Tengok kelas. Ketiga-tiga pemboleh ubah ada dalam ayat yang mesti ada dalam ayat yang kamu akan tulis dalam prosedur. Satu, ayat pemboleh ubah dimalarkan. Satu ayat untuk pemboleh ubah dimanipulasi pertama. Satu ayat untuk pemboleh ubah dimanipulasi yang kedua. Dan yang seterusnya perhatikan, rekodkan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey. Okey, saya pasti cikgu-cikgu guru-guru kamu dah terangkan perkara ini. Okey, saya setakat mengulang kaji bersama kamu saja. Okey, so pastikan tahu Okey. Nah, dan ada beberapa eksperimen lain seperti seperti yang saya beritahu tadi, eksperimen Alloy, iaitu kita rendamkan paku besi dengan paku keluli dalam air, pertumbuhan-tumbuhan dan mikroorganisma kita ada buat eksperimen masa form 5 kan yang menyebabkan pH, cahaya, kelembapan. Okey, yang ini semua mesti ada satu ayat kaman iaitu tinggalkan radas berapa hari. Biasanya kita pilih 5 hari. Okey. Okey, kita perhatikan kelas untuk eksperimen ni. Okey, now. Tuang 20 cm padu latex ke dalam 2 bikar berlainan. Okey, tadi yang dialatkan isi padu lautan. Dah. Kamu dah tulis di sini. Tuang 20 cm padu latex ke dalam 2 bikar berlainan. Ini menunjukkan pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey. Dan titiskan, kamu boleh gunakan perkataan titiskan atau masukkan atau tambah. Asid etanoik cair. Inilah pemboleh ubah dimanipulasi yang pertama ke dalam bikar pertama. Okey. Dan ayat yang ketiga, titiskan lautan amonia. Inilah pemboleh ubah yang dimanipulasi yang kedua ke dalam bikar kedua. Okey, yang dimalarkan dia dah ada, yang dimanipulasi yang pertama dah ada, yang dimanipulasi yang kedua dah ada. Dan akhir sekali perhatikan dan rekodkan keadaan latex. Okey, dapat 4 markah. Okey. Ingat kelasnya, ikut je susunan ini. Okey. Mesti ada ayat kamu mesti menunjukkan 4 perkara ini. Untuk yang eksperimen yang khas ni kita ingat mesti ada tambahan satu ayat. Tinggalkan radar selama berapa hari. Okey. Biasa berapa hari kelas? 5 hari. 3 atau 5 hari. Okey, ini untuk prosedur. Saya ulang lagi sekali kelas. Okey. Jadual macam ini dan raja ini tidak akan diberikan masa peperiksaan. Kamu akan diberikan buku jawapan kosong. Okey, kamu kena tulis saja dalam test pack kamu. Okey. Pemboleh ubah yang dimalarkan, dimanipulasi pertama, dimanipulasikan yang kedua dan yang bergerak balas. Okey, dan akhir sekali kita kena buat penjadualan data. Okey, untuk penjadualan data, okey. Okey. Untuk penjadualan data, kita biasa di sini ialah pemboleh ubah yang dimanipulasi, yang inilah pemboleh ubah yang bergerak balas.
Yang ini dimanipulasi dan yang ini yang bergerak balas. Okey. Tolong jangan isi yang bergerak balas. Biarkan kosong. Biarkan kosong. Okey. Sebab kita merancang eksperimen. Sebab itu kamu perhatikan di sini kelas, ayat yang saya gunakan di sini ayat aktif. Tuang, titiskan, perhatikan dan rekodkan. Okey. Okey. Adakah salah kalau kamu tulis 20 cm paru latex dituang ke dalam 2 bikar berlainan. Asid tenang cair ditambah ke dalam bikar pertama. Lautan amonia ditambah ke dalam bikar kedua. Okey, tak salah kelasnya? Tak salah. Okey, tak salah kalau kamu gunakan ayat pasif kelasnya. Okey, yang penting ayat itu menunjukkan eksperimen yang kamu jalankan. Okey. So ini cara menjawab soalan eksperimen wajib. Ini satu contoh kelasnya. Ini satu contoh. Okey. Dan akhir sekali yang saya nak bincang adalah soalan pilihan. Okey, soalan pilihan. Okey, soalan pilihan ini yang mungkin banyak berbeza dengan yang soalan sebelum ni ya. Soalan KSSM. Soalan KSSM agak straightforward, tapi untuk soalan KBSM, soalan KSSM ni kita ada perbezaan sedikit. Okey, saya tunjukkan apa perbezaannya. Yang ini masih sama kelas. Nyatakan dua contoh warisan. Ini nyatakan, soalan nyatakan. Bila soalan kata nyatakan saja, jangan terangkan. Bila soalan kata nyatakan dua contoh warisan selanjar, jawapan dia satu, variasi selanjar. Dua, variasi tak selanjar. Dah, cukup. Sebab soalan kata nyatakan. Okey, nyatakan. So, nyatakan saja, tak payah terangkan. Sebab kebiasaan soalan nyatakan akan diikuti dengan soalan terangkan. Okey, so tak perlu terang. Tak perlu kamu terang variasi selanjar yang menunjukkan yang tidak menunjukkan perbezaan yang diskrit atau ketara. Variasi tak selanjar yang menunjukkan perbezaan diskrit, tak perlu. Soalan minta dua contoh saja. Oh, sorry. Di sini contoh variasi selanjar dengan selanjar. Okey, so seketinggian. Sorry, tersilap tadi. Ketinggian dengan jisim badan. Sorry, tersilap. Okey, contoh variasi selanjar. Ketinggian dengan jisim badan. Seterusnya, terangkan faktor yang mengenai variasi tak selanjar. Okey, 2 markah. Okey, so untuk soalan terangkan kelas, terangkan, ingat, mesti ada dua markah disediakan. Cara jawab, mesti ada point. Dan yang kedua, penerangan. Okey, ingat ya, bila soalan terangkan mesti ada 2 poin. Satu poin yang faktor, di sini faktor dia. Dan satu lagi penerangan tentang faktor. Okey, ramai pelajar memberikan faktor tapi tak menerangkan. Okey, so ini cara menjawab soalan terangkan. Seterusnya soalan banding dan beza. Bila calon mendapat soalan banding dan beza, ini dah lebih kurang sama dengan soalan PT3 kelas. Okey, PT3 yang kamu duduki tahun 2019. Okey, banding. Bila soalan banding dan beza kelas, ingat, mesti ada jawapan persamaan dan perbezaan. Ingat di kelasnya, tapi ramai pelajar akan memberikan jawapan perbezaan saja. So, hilang markah persamaan. Okey, mesti ada jawapan persamaan dan perbezaan. Nah, untuk persamaan, jawab dalam bentuk ayat. Okey, jawab dalam bentuk ayat. Untuk perbezaan, jawab dalam bentuk jadual. Okey, jawab dalam bentuk jadual. Dan jawapan kamu mestilah perbezaan ciri yang setara. Perbezaan yang setara. Kalau di sini variasi selanjar tidak menunjukkan perbezaan yang ketara. Untuk variasi tak selanjar pula menunjukkan perbezaan yang setara. Untuk yang variasi tak selanjar dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Untuk yang ini pula dipengaruhi oleh faktor genetik. Begitu. Faktor-faktor. Perbezaan-perbezaan. Okey, mesti sedar. Jangan di sebelah kiri perbezaan faktor, di sebelah sini faktor perbezaan. Salah. Okey, tidak akan terima. Walaupun betul, tidak akan diterima. Okey? Dan soalan yang terakhir yang saya nak bincang ialah yang ini, jenis begini. Puan Siti sedang hamil dan berada pada minggu ke-18 kehamilannya. Dia ingin melakukan kaedah amniocentesis. Wajarkah? Wajarkah Puan Suraya menjalani prosedur ini? Okey, perhatikan di sini kelas. Kalau seorang kata wajarkan,
wajarkan artinya kamu kena sokong. Mesti sokong pernyataan yang diberi, mesti berikan fakta bagi sokongan anda. Fakta diberi mestilah berdasarkan konsep yang ditanya. Okey, soalan tanya tentang amniocentesis. So fakta kamu mestilah berkaitan dengan amniocentesis. Dan kamu kena sokong. Tapi kalau soalan kata wajarkah, tanda soal, pilih dahulu. Kamu nak sokong atau tak sokong? Okey? Okey? So, kamu kena sokong dulu. Kalau kamu kata sokong, dapat 1 markah. Atau kamu tak sokong, dapat 1 markah. Dan berikan sebab. Okey, sebab kepada sokong. Kalau kamu sokong, berikan 3 sebab. Kalau kamu tak sokong, berikan 3 sebab. Itu cara dia. Okey, kelas? Wajarkan dengan wajarkan. Okey, contoh jawapan. Okey, contoh jawapan. Okey, soalan di sini. Wajarkah Puan Suraya menjalani prosedur ini? Apa prosedur apa kelas? Kaedah amniocentesis. Okey. Katakan saya pilih wajar. So, 4 markah kan kelas? Okey, markah pertama, wajar untuk Puan Suraya melakukan prosedur ini. Okey, dapat 1 markah. Sebab, okey, berikan 3. Dapat mengenal pasti keadaan fetus. Dapat mengenal pasti keabnormalan fetus dari awal. Dapat menentukan jantina bayi. Okey. Ini cara menjawab soalan wajarkah. Kalau wajarkan, inilah jawapannya. Ini jawapannya. Okey, bila soalan wajarkan kelas, yang ini tak ada markah lagi dah. Sebab kamu dah kena sokong. Okey, kalau soalan wajarkan, dan kamu kena berikan 4 poin. Kalau soalan wajarkah, pilih. Pilih dahulu. Kamu pelajar sokong atau tak sokong. Dan berikan sebab. Okey, so ini contoh soalan esei pilihan. Okay. So, kamu akan diberi dua soalan esei pilihan. Pilih salah satu yang kamu rasa kamu ada banyak poin. Dan jawab ikut poin. Okey? Okey. Okey, kelas. So, itu saja saya terangkan ini. Okey, so saya dah terangkan bahagian A dan bahagian C. Okey, saya harap apa yang saya sampaikan dapat membantu kamu mengulang kaji untuk peperiksaan SPM nanti. Okey? So itu saya tidak ada soalannya. Okey, terima kasih Cikgu Suresh. Baik, anak sekalian, ada tak persoalan? Ada tak soalan yang ingin dilontarkan, yang ingin ditanyakan kepada Cikgu Suresh? Bolehlah ditanyakan sekarang. Cakap. Semua sekali. Okey, sama-sama. Okey, jawapan ini saya akan share kepada Cikgu Jadi Kamu ya. Okey. Baik, ada persoalan tak? Ada soalan yang ingin ditanya? Okey. Jika tiada, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Suresh atas kesudian menyampaikan bengkel itu tadi. Maka berakhirlah sudah. Baik, berikan tepuk tangan gemuruh untuk Cikgu Suresh.